أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali bertemu untuk menyambung kuliah tadabbur kita yang diadakan sempena arwah Hajah Fauziah, dan kita dapat maklum pada hari ini suaminya pula telah meninggal. Didoakan semoga rohnya ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Bolehlah kita terus terutamanya kelas ni lah. Ini salah satu kita sebut sedekatun jariyah. 3 perkara yang terus kekal pada orang yang telah meninggal dunia, yang wajar untuk kita teruskan sebagai satu bekalan yang kekal lah. Nabi sebutkan pertama, ilmun yuntafa'un bih, ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu itu perlu dimanfaatkan, iaitu dengan ajar dan teruskan mengajar. Kemudian sedekatun jariyah, dan sedekah jariyah. Kemudian waladun soleh yad'u lahu, itu anak soleh yang mendoakannya. Termasuklah apa? Anak-anak murid. Bukan sekadar anak kandung saja, tapi anak-anak murid yang mana doa ni maksudnya 2 benda. Satu, doa al-masalah, yang kita panjatkan doa, permintaan, mendoakan kepada mayit. Kita boleh doakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga amal kita, al-du'a'u al-ibadah. Dalam kita melakukan ibadat, antaranya kita datang menuntut ilmu dan sebagainya juga termasuk bahagian daripada jariyah, doa-doa untuk orang-orang yang berjasa lah dalam usaha kebaikan yang kita dapat hari ini, insya-Allah. Jadi untuk tak membuang masa, kita teruskan dulu kelas kita dulu. Hari ini kita masuk surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Surah yang ke berapa ini? 102. Di surah At-Takatsur merupakan surah yang ke-102 dalam Quran, dan dinamakan At-Takatsur sempena ayat yang pertama. Dan ada juga nama lain dia, surah Al-Maqabir. Surah Al-Maqabir sempena ayat kedua. Dan ada juga nama dia disebut surah Al-Hakum. 3 nama ni. Tapi yang famous, yang kita biasa, yang ada dalam surah-surah Quran yang kita baca, nama dia apa? Surah At-Takatsur. Jadi nama lain dia apa tadi? Ada 2. Apa dia? Al-Maqabir. Lagi satu Al-Hakum. Al-Hakum At-Takatsur tu. 3 nama tu. Nak pakai mana satu? Yang senang ingat. Al-Maqabir. Boleh juga. Al-Maqabir maknanya kubur-kubur. Ingat kubur lah. Jadi itu 3 nama surah. Pertama tadi apa? Nama paling utama At-Takatsur. Nama kedua, nama ketiga, baik, itu 3 nama. Di surah ni surah Makkiyah ke Madaniyah?
Turun sebelum Nabi berhijrah ataupun selepas Nabi berhijrah? Sebelum. Jadi yang lebih tepat, yang lebih kuat dan sahih, yang lebih orang kata apa ni, warid surah Makkiyah. Namun ada pandangan yang menyatakan surah ni Madaniyah di atas satu riwayat, tapi riwayat ni dhaif lah. Iaitu orang Ansar, ada golongan Ansar ni dia saling bertelagah dengan siapa yang lebih banyak berjasa lah. Kan? Sampailah mereka ni akhirnya tunjuk kat kubur masing-masing. Mana lagi banyak pejuang yang mati tu kat kubur tu. Jadi mereka sampai macam tu. Sampailah mereka pergi ke kubur. Tapi riwayat tu dhaif lah. Yang lebih tepat surah ni adalah surah jadi riwayat tadi tu maknanya apa? Mereka ni berbangga-bangga siapakah yang lebih banyak dia punya pejuang hebat dia. Kan dia punya tu. Sampailah mereka pun tunjuk ni kubur siapa-siapa. Mereka punya tokoh-tokoh. Namun itu riwayat yang banyak ditolak lah. Lebih tepat ialah surah Makkiyah, turun ketika fasa Nabi sebelum hijrah. Di perkaitan surah ni dengan surah yang sebelumnya, surah Al-Qari'ah, cerita tentang hari kiamat. Lalu surah At-Takatsur ni pula mencerita tentang keadaan sebelum manusia nanti akan hadapi hari tu. Hari Qari'ah ni, iaitu yang menyebabkan manusia lalai daripada hari ini adalah perbuatan At-Takatsur. Dan kaitan pula dengan surah selepas dia apa dia? Masa, kan? Masa yang berjalan tu manusia terus lalai. Jadi berkaitan dengan dua surah di antara sebelum dan selepasnya. Baik, itu ringkasnya. Jadi kita baca dulu surah ni pada ayat pertama sehingga ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi kita tengok sedikit-sedikit terjemahan ayat 1. Alhaakum. Alhaakum. Yap. Okey, baik. Jadi di sini ada 3 kalimah ni kalau kita tengok. Alhaakum at-takatsur. Sama yang mana? Sama alhaak. Kum. Kemudian at-takatsur. Jadi dia ada 3 komponen. Kata kerja, kata pembuat, pelaku
dan juga objek kena buat. 3. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Jadi ini perbuatan. Siapa yang membuat ni? Ni, takasur. Objek yang kena dengan perbuatan ni, kum, kamu. Jadi ini yang terkesan dengan perbuatan takasur. Faham? Mana perbuatan? Ni. Siapa yang buat takasur? Apa yang terkesan dan terkena dengan perbuatan kamu? Dia 3. Faham? Dia struktur dia macam tu. Apa makna al-haq? Al-haq ni daripada perkataan laha. Lahun. Lahun maknanya apa? Hiburan, kan? Sesuatu yang menyeronokkan, yang menyebabkan manusia ni dia terus lalai, leka. Okey. Apa faktor kelalaian ni berlaku? Dia mesti ada dia punya faktor dia punya yang menyebabkan tu. Benda tu berlaku, mesti ada. Contohnya seorang tu leka sebab apa? Sebab kereta dia tu. Sibuk make up kereta je dia leka. Mesti ada faktor dia. Seorang tu leka sebab main game, leka kan? Leka sebab mancing. Tengok-tengok ikan naik je. Lupa dah. Maghrib pun tak tinggal semua dah. Sampai malam dah. Tengok dah malam. Tadi datang pagi. Kan? Dia mesti ada faktor kelekaan tu. Jadi siapakah yang penyebab leka, yang membuatkan kita leka tu siapa? Pembuat dia? Jadi dalam ayat ni dia tak sebut siapa. Tak sebut faktor secara khusus. Tapi faktor yang apa yang umum dah? At-takasur. At-takasur ni maknanya apa? Jadi ingat ya, yang inilah dia punya faktor yang menyebabkan manusia ni terperangkap dalam ni. Dan maksudnya mereka lalai ya. Jadi at-takasur ni apa makna? Takasur daripada kasura. Kasura maknanya kasrah. Banyak. Takasur maknanya banyak. Kan? Kaf sa ra maknanya apa? Benda yang banyak. Bila dia jadi wazan takasara macam ni, apa mana dia? Banyak lebih-lebih? Bukan. Dia dua pihak dibuat kerja yang sama. Faham? Saling membanyak-banyakkan. Itu maksud dia. Saling menghimpun-himpun. Sebab itu himpun apa? Ramai orang dia boleh himpun apa ni? Jadi takasur apa? Sebab tu kita kena terus sekali. Takasur apa? Himpun apa? Jadi kita nak terjemah apa ni? Terjemah dulu. Jadi telah, terjemah dia macam ni sebenarnya. Telah melekakan ataupun melalaikan akan kamu. Siapa yang lekakan? Oleh perbuatan menghimpun-himpun atau membanyak-banyakkan. Banyakkan. Jadi dari sini kita kena letakkan takdir yang pelbagai. Allah umumkan. Banyak-banyakkan apa? Macam-macam. Manusia ni dia macam-macam, kecenderungan dia berbeza-beza. Jadi kita nak kena letaklah takdir dia apa. Kita banyak buat apa kat sini? Jadi pertama apa? Jadi tengok macam mana terjemah mafhum dia? Macam ni. Perbuatan membanyak-banyakkan, tanda soal, apa? Telah melekakan kamu. Macam tu. Nampak tak? Oh jelas. Oh banyakkan apa Jadi sekarang ni takdir yang kita kena letak untuk apa? Muhasabah diri. Okay, nak banyakkan apa pertama? Rajin belajar tak? Rajin tak cari ilmu?
Tapi ingat rajin cari ilmu bahaya bila kita kena takasur. Apa dia? Perbuatan membanyak-banyakkan ilmu telah melalaikan kamu. Ilmu banyak tapi satu pun tak buat. Tapi canangkan orang, saya banyak belajar dan saya ni bagus. Bahaya tak? Ni boleh jadi perangai siapa macam ni? Kami banyak nabi, kami dulu dah ada kitab lah. Kami lebih tahu dululah. Tapi rupanya apa? Kamu sendiri yang tolak. Siapa punya perangai? Siapa punya perangai macam tu? Yahudi. Jadi mereka jadi golongan al-maghdubi alaihi, golongannya Allah murka. Bahaya. Jadi apa? Perbuatan membanyak-banyakkan. Pertama, ilmu. Lagi? Harta. Lagi? Pangkat. Lagi? Anak. Kuasa. Lagi? Pengikut. Apa lagi? Banyak tak? Luas kan makna dia. Macam tu. Okey. Jadi asas kepada dua perkara ni, kepada semua-semua ni sebenarnya ada dalam satu ayat. Cuba buka surah 15. Surah 57. Surah 57. Ayat yang ke-20. 57 ayat 20. Alhamdulillah. Surat berapa? 540. Ayat 20. Jumpa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. وتكاثر في الأموال وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. I'lamu, ketahuilah kamu. Maknanya apa? Tuntutan Allah perintah untuk kita ambil tahu, belajar.
sampailah kita faham dan sedar annamal tidak lain, sesungguhnya tidak lain al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini sekiranya dikejar, kan? Sekiranya inilah kiblat manusia dan inilah tanda-tanda dia telah terfitnah dengan dunia, ialah hidup dia hanya kiblat buat 5 benda ni je. Ni dia akan fikirkan, dia akan leka dengan 5 perkara ni. Jadi dituntut untuk kita belajar sampai kita sedar hal ni dan kita berhati-hati daripada terus leka dengan 5 benda ni. Jadi sesungguhnya tidak lain kehidupan dunia ni hanyalah berupa apa? Laibun, permainan. Tahu permainan? Ada tak orang yang at-takasur laib ni? Ada orang kumpul permainan? Ini budak orang tua pun ada. Ada kan? Dia hobi dia kumpul tu, semua tu kan? Kumpul apa? Kadang-kadang kereta kecil tu kan? Waktu tu banyak ni dah beli dah. Dia bukan nak main pun dia tak tengok je. Itu termasuk tu. Faham? Kalau dia himpun semua tu, dia boleh tolonglah Palestin tu dengan duit dia. Kan? Tapi dia buat benda yang hanya tak dapat apa-apa faedah pun. Dapat tak agak nanti untuk tolong dekat kubur? Tak dapat. Tak dapat apa-apa. Tapi dia rasa benda tu memuaskan hati dia. Ya, dia boleh seronok masa tu. Tak apa. Dan kalau kita tanya pun apa salahnya? Haram ke? Ya, memanglah. Tapi ini Allah nak bagi kita nampak fikiran yang lebih dah jernih dan dalam. Apa sepatutnya kita timbang. Inilah trik syaitan yang ke-5. Ada 6 trik syaitan ni. Yang ni yang ke-5. Dia dah tak boleh bagi kita buat dosa besar, buat dosa kecil kan? Dan tinggalkan maksiat semua, dia bagi kita buat apa? Sibuk dengan perkara yang harus tapi tak ada faedah untuk akhirat. Harus tapi tak ada faedah apa-apa pun untuk mati kita, tak ada. Jadi dengan alasan apa dia? Manusia terus buat, harus kan? Salah ke? Macam itulah keadaan dia. Bahaya tak? Bahaya. Inilah dia. Jadi satu, yang kedua, walahun. Lahun apa? Lahun apa? Hiburan. Hiburan maknanya jadi bahan kumpulan tak? Lahun jadi bahan at-takatsur juga tak hari ni? Tak jadi Jadi zaman ni kan? Apa contoh? Lahun ni maksudnya sesuatu yang dia lebih mainan, nampak kan? Kita boleh sports. Kalau lahun ni dia lebih kepada entertainment, amusement tu, benda-benda yang ni kan jiwa kita. Kumpul apa? Lagu ke apa semua ke? Baju. Baju tu tengok kat mana? Baju yang ketiga. Apa dia baju? Jadi ini peringkat-peringkat manusia ni. Pertama laib, main. Jadi tak ada modal apa, dapat main okey lah. Yang kedua, dia dah up sikit, dia lebih kepada sini, dia ada suka apa? Berhibur kan? Berhimpun untuk itu saja. Dan dia cari lagi benda-benda untuk supaya dia terus dengan hiburan yang boleh. Kalau tak ada tu dia rasa hidup dia kosong dan sunyi. Betul tak? Yang ni fitnah dunia yang telah juga menimpa jiwa-jiwa manusia. Okey. Ingat tu, lahun tu macam tu. Sebab tu dalam surah Luqman, cuba tengok. Surah Luqman. Ayat 6. Lahun. Surah Luqman ayat 6. Surah 31. Sorry, tak bagi dia punya ni pula Bagi nama aja Surah 31. Ayat yang ke-6.
Ada benda-benda yang mungkin orang lama ni dia tak tahu. Tapi orang moden dia tahu. Kadang-kadang cucu-cucu lebih advance, dia boleh trick dia opah-opah dia. Ayat 6. Nampak? Buku surat berapa? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Dan ada dari kalangan manusia orang yang yashtari lahwal hadis. Nampak kata apa tu? Lahwal hadis. Itu orang yang dia membeli. Dia beli tu. Jadi himpunan dia. Lahwal hadis. Mana lahwal hadis? Tengok apa dia terjemah dia kata apa? Saya baca terjemahan ni versi Abdullah Basmi dia kata apa? Dan di antara manusia ada orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada apa? Cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Nampak? Jadi akibat daripada dia buat benda ni, liyudillah tu, li tu nama dia lam sayrurah. Bukan supaya, tapi kesan dia. Li tu akibatnya, terjemah macam tu. Faham? Akibat daripada dia sibuk habiskan harta dia semua untuk kumpul lahwal hadis, hiburan ni untuk seronokkan, puaskan jiwa dia tadi. Akhirnya akibat dia apa? Yudillaan sabilillah. Dia sendiri terus hanyut dan sesat daripada jalan yang sepatutnya, jalan Allah. Sedangkan dia nak balik dah kat situ. Kan? Dia dalam bahaya sebenarnya. Bila-bila masa dia boleh jumpa dengan Tuhan dia. Tapi dia rasa sesat. Kemungkinan dia akan bawa balik kosong. Apa punca? Dia habiskan semuanya untuk lahwal hadis. Apa mana lahwal hadis? Apa makna dia? Hiburan sia-sia ni apa? Jadi dulu kalau Ibnu Mas'ud zaman dia lah, kan? Zaman dia sebut wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina, wallahi huwal ghina. Demi Allah inilah lagu, demi Allah inilah lagu, demi Allah inilah lagu zaman dia. Zaman Ibnu Mas'ud zaman bila? Ibnu Mas'ud zaman bila? Kurun 100 yang awal lah. Kita dah 1400 tahun lepasnya dah. Agak-agak apa berlaku advance-nya ghina tu, lagu tu. Lagi macam-macam. Kan? Jadi luaslah makna dia dalam hadis ni kalau kita nak detailkan. Termasuklah hari ni kalau semua kena tahu ni. Zaman sekarang dahulunya macam game ke apa ke kan, kita boleh dapat free je. Kan? Dan dia terhad, dia tak luas mendunia, dia tak sampai begitu. Hari ni kalau anak-anak tu dalam handphone ke kan, phone kita, dia install game, kan? Dalam tu, dia ada pasaran. Tahu ke tak tahu? Dia ada pasaran. Dia ada boleh beli. Dia ada kumpul itu. Dia ada collector. Dia collect apa? Dia collectnya skin apa macam-macam tu. Dia sibuk kat situ. Dan bahkan gunakan duit harta dia untuk dapat. Nanti dia minta lah top up apa kan. Untuk apa sebenarnya? Untuk ambil benda yang dia nak dalam apps yang dia dah install game tu. Macam-macam lah dia dapat, dia nak kumpul dan dia seronok. Padahal dalam tu je. Bukan dia boleh pegang apa benda tu. Dalam tu je. Tapi dalam tu ada community. Tahu, komuniti yang salin juga sibuk dengan benda yang
Sama, ini dunia yang kita, orang yang sini saya rasa tak tahu. Tak tahu, betul. Itu kita kena tahu. Jadi hari ni dah maju, dia dah pegang sampai macam tu sekali zaman ni. Faham? Dia banyak. Jadi sekali semua apps game ni, semua jenis dia kebanyakannya dia macam tu. Dahulu kita beli CD, main, habis dia punya orang kata apa level tu, dah lah CD tu je lah. Habislah sekadar tu je. Nak main buka pula CD tu. Dia dalam komputer kita saja. Sekarang tak. Dia online live. Dia pasaran yang hidup. Mereka yang buat tu, dia create je dalam virtual. Dia kaya dapat duit betul. Kita pula bagi kat dia dapat benda yang semua duduk dalam tu je. Faham tak faham? Faham? Dia macam tu. Inilah zaman sekarang. Itu dari segi itu dari segi kumpul tu lah. Itu McDonald. Makanan ada boleh makan juga. Oh tak boleh? Beli saja kan? Yalah. Tapi ini dalam hiburan. Antaranya lawan hadis ni lah. Permainan tu. Permainan dulu kan? Jadi untuk dia dapat keuntungan yang berterusan hari ni. Pelaburan yang berterusan, faham tak? Jadi instant sekali je. Itu dia punya startup mula-mula. Tapi dia terus pegang berterusan. Kamu main ni, naik ni nanti, kamu kena dapatkan barang ni. Kalau tidak kamu tak boleh panjat level ni. Kena beli tu. Lepas tu nanti sampai sini, tak dapat lagi, kena beli lagi. Akhirnya semua sibuk kat situ. Dan dia bukan sibuk sekadar dia sibuk main je. Dia boleh laburkan barang dia masuk untuk apa? Untuk dapatkan. Itulah sampai macam tu hari ni. Perasan ke tak perasan? Tak perasan kot. Tapi itulah yang berlaku. Inilah zaman kita. Zaman bukanlah zaman opah-opah ni. Zaman generasi muda kita hari ni. Siapa yang dah terperangkap dengan dunia tu, itulah dia. Macam mana? Yelah, dia orang yang kaya. Sebab tu dia dah boleh buat antarabangsa hari ni. Sukan antarabangsa, sukan ni je, ni. Tapi antarabangsa, dia ada dia punya, kita panggil apa? Pertarungan yang besar-besaran. Faham? Jadi itu semua termasuk bahagian ni. Dan dia buat duit dengan benda ni. Jadi dulu kita kata, kamu ni belajarlah betul-betul. Duk main game je, nanti nak kerja apa? Nak kaya macam mana? Hari ni, saya main game pun saya boleh kaya lah. Macam mana nak kata? Betul tak? Hari ni, dia kaya sebab hidup dia apa? Game. Tapi dia boleh beli kereta besar, dia boleh beli semua. Jadi apa lagi kita nak memandu umat dengan ilmu? Mana lagi nak? Begitulah keadaan cara syaitan dan dunia ni memperdayakan manusia. Dia sentiasa advance, sentiasa akan menambah dia punya jalan untuk kita jauh hanyut dari dalam kebenaran ni. Kita hilang jauh daripada tu. Baik. Hukum dia Tapi untuk hiburan ni hukum asal dia kan harus. Dan tengok kepada zati dia punya pula kan. Unsur dia unsur yang haram ke? Ada, faham? Selalunya dalam ni dia mesti ada benda haram dalam tu. Unsur-unsur game tu dia aurat-aurat yang bahaya dan sebagainya lah. Itulah sedikit sebanyak mewarnai hati-hati dan menghitamkan hati-hati orang yang sentiasa dengan benda tu. Lalai. Itu antaranya. Itu yang keberapa? Yang kedua baru. Jadi pertama, la'ibun walahun. Jadi ni, kita tengok balik ayat tadi. Jadi ada sebahagian manusia yang hidup dia apa? Dia membeli benda tu tau. Kalau dia sendiri tak terima je, tak beli pun, tak apa. Ada, tak ada. Tak, ini bila dia beli maknanya apa? Benda tu mesti bila dia sampai boleh keluarkan ni untuk dapat, maknanya apa? Benda tu penting ke tak penting? Benda tu penting ke tak penting? Penting. Dia sanggup keluarkan hasil yang dia cari tadi untuk dapatkan benda tu, maknanya benda tu pun penting dan mustahak sampai begitu sekali. Faham tak? Inilah yang menyebabkan apa Allah kata, apa kesan dia? Liyudilla an sabilillah. Kesannya akhirnya apa? Mereka jauh sesat daripada jalan Allah bi ghairi, nampak tu?
Tengok ayat tu balik. Kena tengok balik ayat yang kita fokus tu. Jadi wa minan nas may yashtari lahwal hadis. Ni perbuatan buruk ni. Tengok dia sampai sanggup beli benda tu. Akhirnya kesannya apa? Yudilla an sabilillah. Dia dah jauh, dah sesat daripada jalan Allah yang benar ni. Bi ghairi ilmin. Tanpa ilmu. Terus dalam kejahilan. Dan tak tahu pun dia telah pun jauh. Terpelosok dalam kesesatan. Dan akhirnya apa? Wa yattakhidhaha huzwa. Dan dia menjadikan ayat Allah ni, kebenaran ini sebagai olokan. Ulaika lahum azabun muhin. Dan akhirnya mereka ini akan dapat azab yang menghinakan. Apa kesan buruk dia bila macam ni? Kita biar anak cucu kita macam ni. Ni akan menyebabkan hati keras. Macam mana lagi kita nak tarik dia kepada sesuatu yang sifatnya penuh cabaran dan pengorbanan. Dalam ni nak cerita suruh orang berjuang. Tapi kalau awak dah hidup tadi seronok dan awak dapat banyak seronok tu, tiba-tiba awak nak hilangkan benda tu, tiba-tiba nak suruh awak berjuang, boleh tak? Susah ke senang? Susah lah. Faham tak? Jadi cuba tengok ayat 7. Sambungan dia. Ni kesan dia. Sambung وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Jadi apa kesan dia bila dia nak dibacakan, diberikan hidayah, nak disampaikan peringatan Allah. Wa iza tusla alaihi ayatuna. Dan bila dibacakan ayat-ayat kami, apa berlaku? Walla mustakbiran. Dia berpaling dan menyombongkan diri dia. Ka'an lam yasma'ha. Seolah ayat tu dulu tak pernah dia dengar. Padahal dulu itulah masa kecil dia baca. Tapi bila dah baca gini, apa dia? Hati dia dah keras. Seolah dia tak pernah mendengarnya. Ka'anna fi uzunai waqra. Dan seolah telinga dia ada sumbatan. Fabashhirhu bi'azabin alim. Gembirakanlah dia ni, orang begini, dengan azab yang pedih. Jadi ini akhirnya apa? Hati dia jadi fi qulubihim maradun. Hati dia ada penyakit. Ini kesan daripada kita membiarkan lahul hadis ni terus dilazimi setiap hari ni. Baik, kita tengok balik surah 57 ayat 20. Okey, itu yang kedua. Ni yang kedua yang manusia himpun-himpun. La'ibun, kan? Lahwun. Surah 57:20 muka surat tadi 540. 540. Yang ketiga apa? Wazinah. Zinah ni maknanya apa? Jadi mengumpul-ngumpul perhiasan. Kan? Kumpul-kumpul perhiasan. Macam mana? Dia tak haram. Faham Hukum asal semua ni tak harus semuanya. Contohnya wazinah, nak kumpul apa? Nak hias bunga plastik dalam rumah. Banyak dah nak kumpul. Jadi pastikan dia seimbang dengan, kan? Apa dia? Seimbang dengan kita punya kerja-kerja pula untuk ingat kehidupan kita, persediaan mati kita. Kalau tak seimbang, itulah masalah dia. Ini apa yang kita terperangkap dalam benda ni. At-takasur lah tu. Pada perhiasan, dia himpun-himpun pula. Jadi kadang-kadang itu dia jadi berlebihan. Faham Jadi tusrifu, jadi berlebihan.
melampau-lampau. Faham? Ha. Ha? Kalau dia tu ada kebun ke, kan? Untuk bagi orang lain ceritalah kan. Dia buat tu sebab nak jual, nak berniaga ke apa ke. Tapi kalau seronok-seronok je, sampai jadi membazir, berlebihan sangat. Jadi itu kadang-kadang fikir-fikirkanlah. Hukum asal dia nak tanya macam mana, haram ke Ustaz? Boleh je kan? Ya Ustaz Aziz. Harus. Tapi kalau berlebihan je, nak berhiasan ni. Kan? Dalam Quran ada beritahu, man harrama, kan? Jangan siapa yang mengharamkan apa yang Allah benarkan. Tapi pada selagi dia tidak ada unsur maksiat kepada Allah dan sebagainya lah. Baik. Tapi kadang-kadang balance tu yang terperangkap tu juga. Tu alasan je lah. Okey, ni wazinah. Jadi ni dia dah upgrade sikit. Dia dah ada modal sikit. Dia mula apa? Sibuk. Berhias. Yang berlebihan. Kemudian, watafakhurum bainakum. Apa ni? Tafakhurum bainakum. Saling bermegah-megah sesama kamu. Ni baru megah-megah. Tafakhur baru maksud dia megah-megah. Faham Megah dalam apa? Pencapaian kita dunia. Apa yang telah dicapai terhadap dunia ni. Faham Jadi ni tengok peringkat umur sebenarnya, daripada anak kecil, kemudian dia besar sikit, kemudian remaja, kemudian dah bekerja berhiasan, kemudian dah mula berkerjaya, tafakhur. Dia mulalah faham, saling bermegah-megah dengan apa yang dia ada capai dari sudut duniawi dia tu. Dan yang kelima, watakasurun fil amwali wal aulad. Ini yang paling dekat dengan ayat kita baca ni. Dan saling berbangga ataupun apa dia? Perbuatan apa tu? Membanyak-banyakkan harta dan anak-anak. Yang ini tak pernah habis. Inilah perbuatan tak pernah habis. Dah tua macam mana pun yang ni tak pernah tua. Jasad tua kan? Ni rupa dah tua dah. Tapi pemikiran dia untuk dua ni tak pernah tua. Betul tak? Ini bukan saya cakap ni, ada Nabi cakap macam tu. Dua benda ni ni tak pernah sudah. Itu dalam sebuah hadis, ambil hadis ni Allah. Macam mana ni? Tengok hadis daripada Sahih Bukhari. Biru ni nampak kan semua tulisan? Hitam. Biru. Lau anna li ibni Adam waliyan min zahabin. Tak buat. Ahabba ai fahu
Ini dalam Sahih Bukhari Apa kita baca Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna li bani Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lan yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba." Jadi apa Nabi kata? Kalaulah bahawasanya anak Adam itu ada memiliki sebuah lembah daripada emas. Lembah emas. Okey? Kalau kita ni ada lembah emas. Ahabba, dia lebih suka ayyakuna lahu, bahawa baginya wadiyani, ada lagi dua lembah emas. Faham? Dah dapat satu, nak dua lagi. Ni memang macam ni sifat dia. Dan ada tak benda yang boleh hentikan cita-cita dia ni? Tak ada. Dan cita-cita ni akan sentiasa ada dalam benak fikiran dia. Walaupun dia dah tua ke dah apa ke, tapi kalau ada peluang tu dia nak aje. Jadi walai yamla'u, dan tidak sekali-kali yamla'u, dia akan memenuhi fahu, mulutnya, iaitu dia nak makan dan cita-cita nak kejar ni lah, illat turab, kecuali tanah. Maknanya apa? Kubur. Kecuali bila masuk kubur, baru bila cita-cita dia terhenti. Ya, jadi kalau anak Adam ni diberi selembah emas, dia nak lemah, kalau boleh apa, dapat peluang dua pun dia nak dua. Dan apa yang dia cita-cita ni tak akan memenuhi hasrat dia. Dan hal ni tak akan memenuhi mulut dia pun hasrat dia, kecuali apa dia? Bila dia masuk dalam tanah, baru berhentilah dia punya angan-angan tu. Dan wa yatubullahu ala man taba, dan Allah mengampunkan orang yang bertaubat. Jadi Nabi tutup dengan taubat. Kenapa? Patutnya inilah cita-cita kita yang lebih besar daripada nak memiliki lembah. Faham? Yang ini lebih manusia hajat daripada lembah emas. Faham Kita lebih berhajat kepada apa? Makan, minum, lembah emas, ataupun dosa kita terampun. Mana satu? Mana yang lebih kita berhajat sebenarnya? Dosa terampun. Ya. Bila dah tua. Jadi ni hajat yang lebih utama. Manusia sepatutnya dia kejar yang ni. Dikejar yang ni. Tapi tadi dia sibuk buat apa? Dia sibuk benda yang dia akan tinggalkan. Okey. Saya tu balik pada surah 57-20 tu. Zahabin. Ni emas Okey. Ayat tu. Jadi sesuai dengan ayat ni, kita tengok. Li watakathurun fil amwali wal aulad, dan saling menghimpun-himpun pada apa? Harta benda dan juga anak. Anak-anak. Anak-anak ni maksudnya apa? Jadi anak-anak ni kita nak kerja besar lah.
kumpul anak-anak ni bukan buat anak ramai tu, bukan macam tu. Maksudnya anak-anak ni, anak-anak dia punya apa? Ni umpama macam Al-Walid Al-Mughirah, dia bangga anak-anak dia semua hebat-hebat. Anak ramai dan semua khidmat kat dia, semua jadi orang hebat. Antaranya Khalid Al-Walid, semua hebat-hebat, bangga. Jadi dia pun suka buat apa bila ada macam ni? Ceritalah, kan? Kita nak semua anak tu jadi apa? Orang beriman dia nak apa? Solehah. Dia ada doa dia. Doa apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Kita nak semua tu jadi pemimpin orang bertakwa, dan jadikanlah kami semua, anak cucu saya semua, pemimpin bagi orang yang bertakwa, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh tu. Itulah penyejuk mata yang sebenar. Jadi semua tu tadi yang manusia himpunkan ni, akhirnya Allah sebut dalam ayat seterusnya, sambung ayat 20 tu. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Okey, nampak ayat tu? Jadi dia seumpama hujan lebat yang mengkagumkan penanam. Tani yang menanam tanaman tadi ketika musim kemarau, kan? Dia tanam je lah sebab tak ada jalan lain dah. Dia kena usaha juga dengan harap. Lalu dia kena siram air secara manual lah. Tak apalah dia kata. Yang penting inilah untuk cari rezeki dia. Tiba-tiba lepas dia tanam, turun hujan lebat. Dia punya gembira bukan kepalang, kan? Jadi dia seronok melihat keadaan tersebut. Dan dia dah fikir jauh dah. Dia fikir apa? Lepas ni hasil lebat ni nak beli apa? Dia dah nampak dah apa dia nak buat dah. Jauh dia dah pergi. Dia belum dapat lagi, tapi dia dah pergi, dia punya jauh punya angan-angan tu, kan? Tapi apa dia kata? Summa yahiju fatarau musfarran summa yakunu hutama. Lalu kemudian akhirnya apa? Segala harapan yang dia rasa hebat bagus tadi tu, semuanya jadi apa? Hancur, layu, kekuningan. Lalu akhirnya lenyap dari pandangan mata dia dah. Tak ada juga. Jadi begitulah sifat dunia ni. Semua yang manusia duk kumpul-kumpul, sifat dia apa? Hilang nanti kejap habis. Faham? Tak kekal. Tidak berkekalan. Dan yang tunggu nanti, yang kekal apa? Yang akan manusia temui. Jadi wa fil akhirah, dan di akhirat nanti, di akhir penghujung hidup dia, di penghujung jalan cerita kehidupan dia ni, apa yang ditemui? Ayat tu, ayat 20. Apa yang dia temui? Baca. Jumpa tak? 57 ayat 20. Fokus kat kita punya perbincangan tu. Okey, jadi di akhir penghujung kehidupan kita, kita temui apa? Azabun. Tak baca pun, tak nampak. Nampak tak? Saya nak semua nampak ayat tu. Azabun syadidun. Itu yang manusia temui. Siksaan yang amat dahsyat yang bakal menanti kita nanti. Dan wa maghfiratum minallah, dan keampunan daripada Allah, waridwan. Ini yang akan ditemui manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan semuanya hanyalah kesenangan yang palsu, yang sementara, yang menipu daya kita selama ni. Jadi usahlah kita at-takasur, kumpul-kumpul semua benda ni. Kita kena sedar yang semuanya akan hilang. Faham? Jadi bila kita sedar macam ni, apa jadi? Kita tak rasa rahalat pun kalau tak ada. Betul tak? Sebab itulah kekuatan kita sebenarnya orang beriman ni. Baik. Nabi sebut dalam hadis lain, selesaikan hadis ni, ketika Nabi baca ayat ni, antaranya Nabi menyebutkan satu lagi dah.
Yaqulu ibni Adam. Itu lagi Yaqulu ibnu Adam mali. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta. Fa'afnaita. Au labista. Fa'ablaita. Au tasaddaqta fa'amdaita. Ini juga dalam Sahih Muslim. Kita terjemahkan pelan-pelan hadis ni. Baca dulu hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas Nabi baca ayat Al-Hakumut Takatsur ni dari riwayat dari seorang sahabat, lalu Nabi pun uraikan, Nabi baca hadis ni. Okey. Baca yaqulu ibnu Adam mali. Qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Jadi anak Adam berkata, hartaku. Ini aku punya. Jadi kita suka cakap macam tu kan. Ini saya punya. Umumlah. Semuanya kita kata kita punya. Sedangkan apa dia? Wa hal laka ya ibna Adam min malika. Mana pula semua ni kamu punya? Apa yang kamu punya sebenarnya? Daripada harta engkau, tak ada pun milik engkau sebenarnya, Nabi kata. Illa kecuali ma akalta, apa yang engkau makan, fa'af naita. Lalu akhirnya dia hilang. Dah makan kenyang apa? Habislah. Apa maksud dia? Jadi kita kadang-kadang beli banyak hidangan, kan? Yang kita nak makan. Beli lauk 5. Tapi dia makan punya 2 je. Itulah dia punya. Yang lain tu orang punya. Betul tak? Jadi mana kita punya, itu contoh. Jadi tak ada yang kita punya melainkan yang masuk dalam mulut kita, satu. Kedua, au labista, apa yang kau pakai. Jadi kalau nak tadi apa, beli baju banyak-banyak, dalam gobok okey. Lemari tu kan. Cuba terkira balik. Kena yang kita pakai tu berapa banyak yang pakai?
Baju 50, biasanya ulang-ulang pakai 3 je. Yang 3 tu je kita punya, yang lain tu semua orang punya tu. Berapa lama nak simpan tu orang punya tu? Pergi. Kan? Jadi pastikan semua jadi milik kita bila kita pakai. Jadi melainkan apa yang kau pakai, tapi apa? Lalu sampai apa kita pakai? Fa'ablaita, sampai lusuh. Pakai sampai itulah kita punya. Baju yang dipakai sampai lusuh itulah kita punya, kan? Lagi sebab tu ada hadis Nabi sebut apa? Apa dia? Ilbis jadidan, kan? Pakailah yang baru sampai lusuh. Mut syahidan, matilah sebagai orang yang mati syahid. Jadi ini yang kedua, aulabista fa'ablaita, atau yang engkau pakai lalu sampai dia lusuh, ya itu kita punya. Au tasaddaqta, atau engkau sedekah, fa'amdaita, lalu hasil itu engkau telah pun dah dapat. Amdaita maknanya engkau dah dapat. Sedekah itu sebagai simpanan yang kekal. Itulah kita punya 3 je. Apa dia? Makanan kita makan, yang kita makan. Tapi dia hanya sisa je, habis. Yang kedua, pakaian yang kita pakai sampai lusuh. Lepas tu habislah. Dan yang ketiga, harta yang kita sedekahkan, itulah kita punya. Jadi yang sedekah itulah milik kita. Sebab itulah dalam sebuah hadis daripada Aisyah, Nabi pernah sembelih seekor kambing biri-biri. An Aisyah annahum zabahu syah. Aisyah beritahu, mereka sembelih kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun tanya Aisyah setelah disembelih tu, dia agih-agihkan, ma baqiya minha, apa lagi yang berbaki daripada kambing tadi? Nabi tanya Aisyah, kambing tadi yang kita sembelih tu apa balance dia? Ada balance tak? Apa balance? Lalu apa Aisyah jawab? Ma baqiya minha, qalat ma baqiya minha illa katifuha. Tidak ada lagi yang tinggal sisanya melainkan hanya dia punya katifu ni, bahu dia punya bahagian satu je, sini je. Itu je. Lalu Nabi jawab apa? Qala baqiya kullaha ghaira katifiha. Sedangkan bakinya ialah sisa yang baki tu adalah yang kita bagi tadi tu. Itulah baki untuk kita. Faham? Yang bahu ni bukan kita punya. Selagi kita tak bagi, itu bukan kita punya. Selagi kita tak sedekah, itu bukan kita punya. Faham? Nak jadi kita punya, makan sendiri. Tapi dia sekadar jadi kenyang je lah. Yang kekal yang akan jadi kita punya sebenar-benarnya bila kita sedekah. Itulah apa kata Nabi dalam hadis tersebut. Jadi perbuatan lalai ni tadi bila kita dah baca kan, lembah ni semua ni, lepas itulah disambung ayat seterusnya apa? Hatta yang kedua, sikit lagi 2 ayat yang ini hatta zurtum al maqabir. Ayat yang kedua. Hatta maknanya apa? Sehinggalah. Jadi sehingga zurtum telah mengunjung oleh kamu al-maqabir, akan kuburan-kuburan, tanah kuburan. Saya terjemah mengunjung sebab perkataan zur tu. Zur ni maknanya jarah. 3 kalimah tu. Jadi sehinggalah kamu mengunjungi kubur-kubur
Apa maksud dia? Ha. Jadi dalam hadis, bila kita ziarah kubur, kita kunjungi kubur, maknanya pertama mati maksud dia. Sehinggalah kamu pun mati, lalu kamu mengunjung kuburan. Kenapa disebut kubur ni kita kunjungi dia? Kenapa? Yang dia sementara, lepas ni kita nak beralih tempat dah. Kubur ni bukan tempat tinggal kekal. Dia hanyalah tempat kunjungan bagi orang-orang yang telah mati. Dan juga tempat kunjungan bagi orang-orang yang masih hidup supaya dia ingat mati. Faham? Kubur ni tempat kunjungan bagi orang-orang yang telah mati. Dia sedang berkunjung dalam tu, lama lah tu. Berapa tahun? Tak tahu. 2000 tahun? 3000 tahun? Ya. Nanti dia akan pergi tempat lain dah. Dia sekadar tempat kunjungan kat situ. Sama ada dia sedang berkunjung ke lubang-lubang neraka ataupun berkunjung ke taman-taman syurga. Lepas ni dia nak pergi secara benar-benar ke tempat tersebut. Faham? Dan sebab tu Nabi dalam hadis, Nabi kata, ni Sahih Bukhari, yatba'ul mayyita salasah. Di mayat ni akan mengikut dia 3 je. Yatba'ul mayyita salasah. 3 perkara yang akan mengikuti mayat. Fayarji'u isnani. Lalu yang akan balik 2 perkara. Fayabqa ma'hu wahidun. Dan kekal 1 perkara tu yang akan terus bersama dengan mayat tadi. Apa dia yang pertama? Apa yang ikut mayat? Orang mati ni apa yang ikut dia? 3 perkara. Apa 3 perkara? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang mengikutnya hanya 3, iaitu keluarga dia, lagi harta dia, lagi amalan dia. Fayarji'u ahluhu, lalu yang akan balik keluarga dia, wa maluhu, dan hartanya, wa yabqa amaluhu, dan yang kekal akan bersama dengan dia ialah amalan dia. Inilah kubur ni. Akhirnya yang tinggal amalan. Yang lain semua balik. Yang disibuk kumpul-kumpul semua balik. Apa dia kumpul tadi? Amwalu wal aulad. Kan? 2 tu rupanya balik. Yang kekal, yang dia tak kumpul. Apa dia tak kumpul? Dia lupa amalan. Jadi ini satu peringatan Allah untuk kita pada pagi ini tentang dapat ke hadis tu? Nak tulis hadis tu? Ke penat dah tulis hadis? Banyak lah hadis yang kita tulis hari ni. Rajin kan ni semua? Saya kagum lah kalau rajin. Ada? Haji ada. Jumpa dah? Nanti Haji Adam send hadis tu. Ingat Jadi apa yang akan ikut kita nanti? Kita nak ziarah ni. Semua nak ziarah tak nanti? Nak ke tak nak? Tak nak pun memang kena ziarah juga. Kita semua akan pergi. Pastikan apa yang akan ikut? 3, apa dia? Keluarga, harta, amalan. Yang akan balik-balik? Keluarga dan harta. Yang tinggal kekal? Amalan. Sebab tu akan ditanya nanti tentang amalan tersebut. Apa pertanyaan pertama? Ma rabbuka? Man ke ma? Dua dia pas-lepas beli. Man rabbuka, ma rabbuka. Kedua, ma dinuka? Apa agama engkau? Jadi yang boleh jawab tu siapa boleh bantu jawab? Harta dia tadi ke? Dia boleh jawab sebab harta dia? Dia boleh jawab sebab keluarga dia ada? Apa yang bantu dia jawab? Amalan. Jadi jawapan mampu untuk jawab berdasarkan amalan je, tak ada sebab lain. Jadi pertanyaan ketiga apa? Man hadzal rajul? Ni kita tengok last soalan kubur ni. Sebab dia kita cerita pasal kubur ni. Dalam sebuah hadis
Ini soalan soalan yang dia dibocorkan nanti di ziarah kubur. Jadi kena tahu hadis ni sebab ada satu benda penting kita nak lihat. Kita biasa dengar hari ni kan. Jadi ya'ti malakani, akan datang dua malaikat. Fayajlisanihi, lalu kedua-duanya akan dudukkan kita. Fayaqulani, dan kedua-duanya akan bertanya, man rabbuka. Tanya pertama apa? Man rabbuka. Ya'tihi malakani. Hadis ni panjang. Dalam Sunan Abu Daud ada, dalam Sunan Musnad Ahmad pun ada, dan sahih hadis ni. Hadis yang sangat panjang. Kalau nak tengok kena tadabbur sampai surah An-Nazi'at. Kita jumpa hadis tu. Jadi pertanyaan pertama, man rabbuka, siapakah pencipta kamu? Lalu orang beriman akan jawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian yang kedua, yang kedua apa? Ma dinuka. Apa maksudnya? Apakah agama engkau? Diniyal Islam, dia jawab. Okey. Yang ketiga apa? Ini panjang sebenarnya. Man hadzal rajul bu'isa fikum. Lalu apa dia jawab? Huwa Rasulullah. Siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu dulu di dunia ni? Itu maksud dia Rasulullah. Dia jawab huwa Rasulullah. Lalu ada soalan keempat sebenarnya. Ini kita jarang bincang ni. Apa soalan keempat? Di bagi orang beriman, lepas dia dapat jawab semua, lalu malaikat tanya soalan keempat. Ini penting sebenarnya. Ini ukuran kita untuk dapat jawab, kita dapat jawab. Apa soalan keempat? Di soalan keempat dia, wa ma yudrika. Ma yudrika. Apa maksud dia? Apakah pengetahuan engkau tentang semua ni? Macam mana engkau dapat tahu semua benda ni? Apa jawapan ahli kubur ni? Jadi jawapan dia apa? Qara'tu kitab Allah. Dulu aku hidup, aku berpegang dengan kitab ni. Aku baca kitab Allah. Sebab apa? Inilah jalan untuk aku capai dapat jawab ni. Soalan kubur ni. Qara'tu kitab Allah. Kemudian yang kedua, fa'amantu bih, dan aku beriman dengan segala yang dikhabarkan dalam kitab Allah ni. Dan yang ketiga, wasaddaqtu, dan aku benarkan dengan apa? Aku tegakkan hukum hakam di dalam hidup aku. Maka inilah orang ni dapat jawab. Selalunya kita bincang apa dia? Man rabbuka, lagi madinuka, dan kan orang munafik takkan jawab, dia jawab aku macam ingat tapi tak tahu. Tapi orang iman dia akan jawab. Dan kenapa ada soalan keempat? Sebab ini nama dia miqyas. Ni dipanggil miqyas, kayu ukur sejauh mana kita dapat jawab, sejauh mana kita baca kitab Allah, kita beriman dengan dia, dan kita benarkan semua ajaran dia. Itulah jalan untuk kita boleh jawab soalan bila masuk kubur. Ini kena bincang ni sebab hari ni panjang, jangan orang ambil habis-habis. Sikit-sikit je. Jadi rasa macam apa? Asalkan beriman boleh jawab? Tak. Ada sumber mana yang kita kena pegang? Qara' tu kitab Allah. Sebab tu kita semua kena usahakan. Jangan biar apa? Ni, terus lalai dengan dunia tadi kan. Dengan semua yang kita kumpul-kumpul tadi tu, yang kita sebut tadi tu. Sehingga lupa dengan apa? Ya, kitab Allah yang patut kita ambil peduli ni. Jadi ni benda yang kena kita sedap. Jadi jawapan dia 3. Tadi apa? Pertama, aku membaca kitab Allah. Yang kedua, beriman dengan dia. Dan ketiga, membenarkan ajaran dia dengan amal dan sampaikan. Ingat tu? Boleh? Jumpa hadis saja. Tak jumpa lagi?
Tak jumpa? Nanti saya share. Panjang hari ni. Nanti saya sharekan. Jadi tadi hadis, jadi 4 hadis lah kita bincang hari ni kan. Jadi hadis yang 2 tu, bawah tu dalam Sahih Muslim, ni pun Sahih Muslim. Yang saya baca satu tadi yang Aisyah tu dalam Jami' At-Tirmizi, di sahih juga. Dan hadis yang ini dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih juga. Nanti saya bagilah dalam pada puan. Tapi saya kena terjemah dululah kot. Okey, jadi kita berhenti sampai ayat yang kedua untuk kali ini. Surah At-Takatsur. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kesempatan ni kita doakan pada jenazah yang baru meninggal, iaitu orang yang sponsor ni. Untuk tu kita mula dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nama dia apa? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Dolah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna Muhammad bin Dolah fi zimmatik wa habli jiwarik faqihi min fitnatil qabri wa azabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu Muhammad bin Dolah di dalam jagaan Engkau dan tali perlindungan Engkau, maka peliharalah dia daripada fitnah kubur dan azab neraka. Engkaulah ahli yang menunaikan janji dan kebenaran, maka ampunilah baginya dan kasihanilah dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa ansana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, ampunilah mereka yang masih hidup dan yang telah mati, yang ada di kalangan kami dan yang telah tiada, yang kecil di kalangan kami dan yang tua, serta yang lelaki di kalangan kami dan yang perempuan. Ya Allah, dan orang-orang yang telah Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di dalam Islam. Dan orang-orang yang telah Engkau matikan di antara kami, matikanlah dia di dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau halang kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami selepasnya. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i was thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqqaita ath-thawbal abyada minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'izhu min azabil qabri wa azabin nar. Ya Allah, ampunilah baginya, kasihanilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, perluaskanlah tempat masuk, iaitu kuburnya, sucikanlah dia dengan air salji dan air yang sejuk, bersihkanlah dia dari dosa-dosa seperti Engkau bersihkan kain putih dari kotoran, gantikanlah dia rumah yang lebih baik dari rumahnya, ahli keluarga yang lebih baik dari ahli keluarganya, dan pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Masukkanlah dia ke dalam syurga dan hindarilah dia daripada azab kubur dan azab neraka.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.